Okey, kedua semua. Mandakan kalian pada minggu hadapan insya-Allah akan menghadapi apa? Pemeriksaan teori yang pertama kan? Nak seronok? Tak, takut? Jadi insya-Allah persiapkan diri kalian dan baca dengan baiklah subjek-subjek yang kalian telah belajar, bukan subjek KKQ tapi untuk subjek-subjek yang lain juga kan? Okey, hari ini assessment kita akan belajar apa? Ini belajar apa? Nak bagi start dulu kan? Dia ada di hati kita. Kan? Dia ada dulu dia yang pertama berkaitan dengan kepelbagaian pembacaan Al-Quran. Apa dia? Kan? Kepelbagaian bacaan Al-Quran sendiri. Kan? Tapi ada apa? Apa dia? Isyad? Jadi baik. Qiraat lah. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari tajuk baru iaitu tajuk qiraat. Dan dalam qiraat itu kita telah belajar mengenai apa? Pendahuluan qiraat, rukun al-qiraat dan sejarah al-qiraat secara sendiri. Jadi yang tak jumpa muka lagi tengok pada bab yang ke berapa? Untuk qiraat ni. Bab yang ke-4. Jadi boleh tengok bab yang ke-4 itu berkenaan tajuk maksud 7 huruf. Maksud sab'atu ahrufin. Cari tajuknya dulu. Boleh nampak tak depan tu? Okey. Boleh cari dulu. Sab'atu ahrufin. Dia depan apa? Tengok tajuk. Dia depan apa? Daripada depan. Muka surat daripada depan. Daripada belakang muka surat. Ada yang jumpa? Mudah? Mudah. Alhamdulillah. Jadi kita boleh teruskan tak? Boleh. Okey. Yang pertama, kita baca dulu lah. Kita akan dengarlah sedikit berkenaan tajuk maksud 7 huruf. Jadi kalau kalian dah belajar berkenaan pengenalan qiraat sendiri lah. Apa yang ada dalam, apa yang dimasukkan dalam 7 huruf sendiri? Maknanya kenapa dia letakkan 7 huruf ni? Berdasarkan apa? Hadis ke? Berdasarkan Al-Quran ke? Cuba kalian tengok untuk pengenalan qiraat sendiri. Ada apa? Quran ke hadis? Dia sebut pasal 7 huruf ni. Menjawab sahabat tak? Sab'atu ahrufin. Quran ke hadis? Quran. Dia ada Quran. Boleh tengok tak? Boleh baca tak? Tak nampak? Kat pengenalan qiraat awal-awal sekali tu. Quran ke hadis tu? An-an tu Quran ke hadis? Okey, Ustaz baca ni. Bukan Quran. Itu adalah hadis. Jadi berpandukan hadis yang untuk pengenalan awal ni,
Jadinya dia menerbitkan satu lagi tajuk berkenaan masuk 7 huruf itu sendiri. Okey, boleh faham kan? Okey, kita tengok pada hadis tu. Boleh nampak hadis tu? Tak nampak? Ada betul sekarang ya. Okey, hadis tu kita tengok dalam screen lah. Surat apa? 94. Jadi ya. Tadilah dia sebab dia apa? Sebab dia dekat bintang ni akhir. Kalau Al-Quran biasanya dia pilih apa? Qala apa? Qala Allah Ta'ala kan? Ataupun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok baca hadis yang diberikan ini. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqra'ani Jibril ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahrufin. Ada tak perkataan sab'ah tu? Ada. Jadi inilah menunjukkan tajuk kita pada hari ini. Riwayat Bukhari 4607 hadis. Okey, artinya Jibril membacakan Al-Quran kepadaku. Kepadaku ni siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu huruf. Dengan satu huruf. Maka aku sentiasa mengulang-ulangnya. Aku juga meminta kepada Jibril, malaikat Jibril, ada menambahnya lagi. Ia pun menambahnya untukku sehingga menjadi 7 huruf. Jadi kalau kita faham sini 7 huruf ni apa? 7 huruf ke? 7 huruf tu kan? Kan ada maksud lain? Ada maksud lain tak? Betul tak ada maksud lain? Betul kan? Jadi kita tengok tajuk kita pada hari ini masuk 7 huruf tu sendiri. Okey, masuk 7 huruf. Tengok kita baca dulu nanti kita tunjuk kalian baca juga. Para ulama telah berselisih pendapat. Berselisih ni apa? Macam ada clash kan? Clash ni. Okey, berselisih pendapat tentang maksud sab'ah ahraf. Itu 7 huruf sendirilah. Sehingga Imam As-Suyuti mengiranya sebanyak 35 pendapat. Banyak yang pendapat ni sampai 35. Para imam tu tulis. Maknanya ada yang cakap macam ni, 7 huruf ni, ada yang cakap macam ni. Dan kita tengok apa yang dimaksudkan lagi. Salah satu pendapat yang masyhur, ni yang masyhur ni apa? Masyhur ni apa? Yang apa? Yang terkenal. Yang terkenal ialah seperti mana yang dipetik oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadi, meninggal dunia pada apa tu? 1000 tak ada 3 Hijrah. Boleh baca tak? Boleh baca tak? 14 titik apa? Kosong titik 303. Jadi 1403 Hijrah. Daripada pendapat Abu Al-Fatih Al-Razi bahawa maksud sab'atu ahraf itu sendiri ialah adanya 7 huruf. Adanya 7 perbezaan pokok. Pokok ni kalau bukan perbezaan apa? Perbezaan utama dah. Macam tunjang dia. 7 perbezaan yang menunjangkan 7 huruf itu sendiri yang menjadi sebab Al-Quran itu dibaca dengan lafaz yang berlainan. Jadi awak boleh faham tak sekadar ni? Apa 7 huruf tu? Lafaz yang berlainan. Jadi bukanlah dimasukkan 7 huruf tu dengan 7 huruf alif, ba, ta, sa, jim, fa, bukan itu. Tapi ini merupakan perbezaan dari segi lafaz-lafaz dalam Al-Quran sendiri. Macam Ustaz Tuhan ni ada yang kira tu baca Wadduha, kita baca Wadduha kan? Ada yang kira-kira kita tu baca apa? Dengan apa? Wadduha ya? Ada yang pelik juga kita kalau kita tak pernah dengar lah. Kadang-kadang kita kata betul sesat ke dia? Tapi bukan sesat, tapi dia mengikuti kira-kira yang berlainan daripada kira kita ni. Kira apa? Kata tahu? Imam apa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu untuk bagian mereka. Kalau untuk kira kita apa? Imam, kita ikut imam mana? Imam muda.
Imam Hafs Asim. Nanti kita akan tengok ada 7 orang imam yang mempelopori ilmu qiraat sendiri. Antaranya Imam Hafs Asim. Itu kita ikutlah di Malaysia sendiri. Itulah kita tak baca Wal Duha ke dan lain-lain lagi cara. Okey, kita tengok seterusnya. Dia dibagi 7 orang. Jadi dia ada 7 pendapat, 7 perkara yang menjadi maksud untuk sab'atul ahruf itu sendiri. Okey, yang pertama. Tengok boleh baca ramai tajuk yang pertama tu. Satu, tiga. Bilangan. Berapa tu? Bilangan. Mufrad, tunggal, tasniyah, duaan dan jamak itu sama. Jadi untuk poin yang pertama tu perbezaan bilangan mufrad, tunggal itu satulah. Dan tasniyah iaitu apa? Duaan iaitu dua lah. Dua. Ya, jamak iaitu ramai. Seperti perkataan apa iaitu dia tu? Seperti apa? Qati'atu, iaitu pada surah apa tu? Al-Baqarah ayat yang ke 81. Boleh tengok kalau ada Quran boleh buka. Bermaksud dosa-dosanya yang dibaca dengan mufrad di sisi qiraat Imam Asim. Jadi kalau sesetengah qiraat tu dianggap kataan tu sebagai jamak dan ataupun tasniyah, tapi di sisi Imam Asim, imam yang kita ikut tu, dia hanya anggap kataan seperti aku tu sebagai apa? Dibaca dengan apa? Dengan apa? Dengan mufrad. Ingat tu dibaca dengan mufrad di sisi qiraat Imam Asim. Dan juga dibaca dengan jamak. Qati'atuhu, disebut kat situ, macam Ustaz buat dia. Qati'atuhu dibaca dosa-dosa di sisi qiraat lain. Maknanya untuk perkataan qati'atuhu bagi qiraat lain dibaca dengan apa? Jamak tu apa? Ramai kan? Jamak tu menunjukkan ramai. Okey, kita tahu itu. Dia ada perbezaan dari segi bilangan sendiri. Akan dosa kalau kita sebut dosa tu satu lah. Kalau kita sebut dosa-dosa tu menunjukkan apa? Banyak ataupun banyaklah. Banyak dosa-dosa itu sendiri. Jadi itulah merupakan perbezaan untuk yang pertama di bilangan. Boleh faham tak itu? Nampak tak? Nampak dia beza dari segi kataan tu. Ada kalau Imam Asim, kalau imam yang kita ikut tu, dia anggap kataan ni sebagai mufrad. Tapi kalau qiraat lain, qiraat seperti Imam Nafi' ke imam lain-lain lah, dia anggap kataan ni sebagai apa? Jamak. Okey, boleh nampak kan? Okey, baik. Yang kedua. Masih bersama Ustaz kan? Kita tak selalu. Ada yang tak selalu dalam kelam? Ada yang tak selalu? Oh, kenapa tak sempat? Dua sama tu kena mana-mana sendiri tau. Bincang ke apa ke, tak boleh bawa mana buat. Okey, yang kedua. Siapa yang wanita nak baca? Keadaan. Ada yang wanita nak baca? Siapa nak baca? Afrina boleh baca? Dia baca? Okey, Afrina boleh baca? Lalu sikit Afrina. Nampak? Kalau tak nampak kat buku tu, dia tengok ni. Tajuk dia apa tu? Perbezaan baca saja. Okey, seterusnya perbezaan kata apa? Tawwa'ah. Pada surah Al-Baqarah ayat 158. Okey. Bermaksud Saudara telah melakukannya. Dia Okey. dibaca dengan madi di sisi qiraat Asim. juga dibaca dengan Juga.
Yatawwa. Bertawak dengan sukarela akan melakukan. Okey. Di sisi kiraat lain. Okey. Kalau dalam kurungan ni masuk bagi ni lah. Tatawwa. Kalau kurungan yang ini masuk bagi yatawwa. Boleh tengok dalam buku teks. Okey, kalau untuk yang kedua ni, perbezaan tasrif fi'lu bentuk waktu kata kerja. Kita tahu kan, kata kerja ada berapa? 3 kan? Pertama apa? Fi'il mudhari'. Fi'il madi. Madi lagi? Amal. Jadi yang ni dia tunjuk contoh bagi fi'il apa ni? Fi'il madi dan mudhari'. Kita baca baik perbezaan tasrif fi'il bentuk waktu kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah berlaku iaitu madi, sekarang, mudhari' dan perintah amal. Situ dibagi ada 3 yang awak sebut tadi. Seperti yang terdapat pada perkataan. Dia bagi contoh tatawwa pada surah Al-Baqarah ayat 158 bermaksud dengan sukarela telah melakukannya. Maksud dia yang dibaca dengan madi di sisi qiraat Asim. Di qiraat Asim tu dibaca tatawwa ni dengan tatawwa lah, dengan madi, dengan fi'il madi. Tapi kalau qiraat lain dibaca dengan fi'il apa? Fi'il mudhari', iaitu dengan bacaan yatawwa. Cuba cari surah Al-Baqarah ayat 158. Macam mana cara baca, cara tulis dia? Cuba cari. Sampai dia nampak. Boleh tengok? Nampak kan? Madi, mudhari', amal. Jadi dibagi fi'il mudhari' dan fi'il madi. Cuba tengok, dia tulis apa? Tatawwa ke yatawwa? Ada faham? Dia tengok? Tatawwa. Jadi kebanyakan kalau untuk Imam Al-Hasan ni, dia memang ikut segi lah penulisan dan cara baca mushaf apa? Besar apa? Mushaf besar? Mushaf besar? Mushaf besar Utsmani. Saya tidak lah. Mushaf besar Utsmani itu diambil daripada siapa? Khalifah apa? Khalifah Uthman Al-Affan. Dan Khalifah Uthman tu dia merupakan khalifah apa? Khalifah Ar-Rasyidin. Ada berapa orang Khalifah Ar-Rasyidin? Ada 4 lah. Yang pertama siapa? Awak tak yang pertama? Khalifah Abu Bakar. Yang kedua Khalifah Sayyidina Umar. Yang ketiga Khalifah Uthman Al-Affan. Dan yang keempat Khalifah Ali bin apa? Abi Thalib. Ini kan tu sejarah Islam tu, mudah je kan? Okey, benar Ustaz Dani yang sini. Okey, kita baca dengan tatawwa kan? Betul tak Abang Kriah? Tatawwa kan? Itu dia. Jadi tatawwa dibaca dengan fi'il madi, tatawwa dibaca dengan fi'il mudhari' oleh qiraat yang lain. Itulah perbezaan yang kedua. Okey, berkenaan fi'il tu sendiri, ya. Perbuatan fi'il ni apa? Perbuatan. Okey. Boleh pergi ke seluruhnya tak? Boleh? Dia berdiri tak? Berdiri tak? Berdiri tak? Sesuatu perkataan seperti yang berlaku
yang ketiga kita tengok contoh ketiga iaitu perbezaan apa? Roh Rizal dalam bahasa Arab sendiri ataupun dalam Al-Quran tu dia tak bagi depan belakang, dia tak bagi bawah belakang, dia ada beza bagi hak, betul tak? Jadi dalam qiraat sendiri pun ada perbezaan baris juga. Okey, kita baca sikit perbezaan qiraat iaitu baris sesuatu perkataan seperti yang berlaku pada perkataan hasanatan. Surah An-Nisa ayat 40 bermaksud baik. Boleh tengok dalam buku surah An-Nisa tu kalau siapa ada lupaan. Sekarang kita tengok bermaksud baik yang dibaca dengan fathatan. Fathatan ni apa? Baris. Bagi apa? Baris. Baris. Fathatan ni baris atas. Untuk qiraat mana tu? Qiraat Imam Asim Mantalah juga dibaca dengan dhammatan. Dhammatan ni macam mana? Baris depan lah. Baris depan bermaksud baik juga. Dia ada dua penulisan lah. Ada yang tulis dengan fathatan iaitu baris atas, dan ada juga ditulis dengan dhammatan iaitu baris bawah. Baris depan. Dan juga maksud dia adalah baik kan? Okey. Jadi kalau untuk hasanat tu dibaca oleh siapa? Qiraat yang mana? Qiraat lain tak? Qiraat yang lain. Mudah kan? Tapi kalau lupa orang baca hasanat tu kita jangan kata dia sesat lah. Dia tu mungkin menggunakan qiraat yang lain. Kalau kita hasanatan. Okey, baik. Dengan hasanatan jadi lain juga. Hasanatan. Dan kena lembutkan juga. Kataan dalam untuk sendiri. Yang tekan tak? Jangan bunyi ingat dengan tu. Okey. Nampak yang ketiga kan? Boleh lagi kan? Kita dah dikayangan. Belum kan? Kalau tak sentuh bagi tahu Ustaz. Tengok buat aktiviti lain kan? Lari sempat ke? Bagi padang ke? Okey, yang keempat boleh pergi. Boleh pergi. Isyak okey? Boleh. Intan mana Intan? Kita masalah okey? Okey, kamar dia? Okey. Nak scan nama dengan tengok Aina okey, Aina Batisha. Okey Okey, teruskan boleh Okey, yang keempat. Perbezaan yang keempat iaitu perbezaan isbat, iaitu mengekalkan atau hazaf, iaitu membuang huruf atau perkataan. Okey, kita tengok penerangan dia. Perbezaan isbat, mengekalkan atau hazaf, iaitu membuang huruf atau perkataan seperti qiraat Imam Asim yang dibaca dengan mengekalkan perkataan huwa. Perkataan huwa. Huwa ni apa? Maksud dia? Dia bagi lelaki ke perempuan? Lelaki. Bermaksud dia. Sedangkan ada qiraat dibaca dengan membuang huwa kan? Pada ayat surah Al-Hadi ayat ke-24. Apa dia baca tak? Tu baca ayat 4 ayat ni. Nanti buat. Baru sekali. Dia dulu kan. Apa tengok? Dapat kat siap. Huwal Ghaniyul Hamid. Kalau qiraat kita, qiraat Imam Asim, dia baca ayat ni dengan adanya huwa ni. Tapi kalau qiraat yang lain, kita akan pilih qiraat yang lain, dia tak baca kan, dia buang kan, dia hazafkan. Dalam masalah hazaf ni, kalau dia mana nama bukan nama kan. Kalau ada orang sebut hazaf ni maksudnya buang, singkirkan. Itu hazaf. Dia menyingkirkan buah sendiri. Fa innallaha al-ghaniyyul hamid terus. Dan dia telah dianggap sebagai membuang ataupun mengurangkan huruf di dalam Al-Quran. Sebab kalau tengok sebagai maksud dia, boleh faham kalau tak ada dia lain. Cuba baca sesungguhnya Allah. Kalau dalam Quran dia lain.
Okey, boleh sambung Oh. Ayo. Macam ni bola tau. Okey. Kita sambung lagi Sambung lagi kira kita ni. Macam tadi yang saya bicara. Maka pengumuman cuti tau. Jadi seluruh negeri Terengganu cuti. Tak. Baik, saya nak cuti dah. Okey, kalau kita buat kira ni. Cuba baca maksud dia. Sesungguhnya Allah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Okey, kalau kita tak ada dia dah ni macam kita faham tak maksud dia? Kalau ada dia dah ni dia akan lagi mencukupkan lagi ayat dah. Betul? Okey, ya. Okey, itulah yang dinamakan perbezaan isbat, iaitu mengekalkan perkataan sendiri, perkataan itu sendiri ataupun membuang azab perkataan itu ataupun huruf itu sendiri. Itulah perbezaan isbat yang keempat. Okey, boleh ikuti lagi tak? Boleh. Kalau ngantuk tu bagi tahu Ustaz. Okey, yang kelima pula. Siapa nak baca? Volunteer baca. Yang ngantuk tu boleh baca. Siapa? Awak boleh baca? Boleh ya? Gigi. Awak jangan terpilih pada hari ini. Yang kelima ni, baca perbezaannya. Baca kuat-kuat. Apa nama? Perbezaan takdim. Mendahulukan takdir. Mengemudiankan sesuatu. Okey, dapat duduk dulu. Sekarang kita masalah pula. Ini nak baca. Kita masalah boleh baca tak? Kita tadi baca tak? Kita tadi baca ni. Okey, sandi sikit baca ni. Sampai kira yang lain. Baca ni. Nombor 5. Perbezaan takdir sampai di sisi kira yang lain. Okey, baca. Adik boleh? Boleh, semangat sikit. Mengemudiankan okey, berapa? Ayat yang ke-165 termasuk apa? Mengurangi dan dikurangi. Okey, seterusnya mengemudiankannya. Okey. Okey. Boleh tak buka siapa yang ada Quran? Surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat yang ke surah yang berapa? Yang pertama ke, kedua ke, ketiga ke? Kedua kan? Surah yang kedua. Surah 195. Cuba tengok. Cuba baca. Waktu tadi ke waktu tidur dulu? Ayat ke yang berat. Macam mana? Waktu tadi. Waktu tadi baru waktu. Waktu tadi waktu tidur. Okey, jadi untuk masuk bagi perbezaan takdim ni, dia mendahulukan atau takdir mengemudiankan sesuatu perkataan sendiri. Okey, kita boleh tengoklah pada ayat. Kita bagi contoh terus nak mudah faham. Pada ayat surah Al-Imran ayat ke-195 bagi kira mana ni baca ni? Tak sebut kan? Okey, kalau biasa ni kira kita lah. Sebab kita ikut sejibul orang Malaysia, jadi dia letak yang ni buat kata kan? Pemilihan sistem. Jadi ini dibaca oleh kira Imam Hafs an Asim. Dibaca dengan waqatalu wa qutilu. Jadi kalau untuk kira-kira selain kira Imam Hafs an Asim tu dibaca dengan wa qutilu wa qatalu. Jadi ia berbeza dari segi tempat duduk sendiri. Kalau untuk kita ikut betul-betul Al-Quran Mushaf Mustamani tu.
waktu talu depan, waktu tilu belakang. Kalau kira lain, waktu tilu kat mana? Depan, waktu talu di belakang. Tapi dia punya maksud tu sama je. Dia tak lari maksud. Kalau waktu talu di depan, memerangi dulu. Kalau waktu tilu dia ada di depan, dikurangi dulu. Tapi dua-duanya maksudnya sama. Boleh faham tak nama? Nampak kan? Ada nak tanya ke pasal ni? Tak ada? Boleh faham? Ni dah luar satu macam mana? Boleh faham? Ada dua boleh faham? Dah luar tiga? Dah luar empat? Dah luar enam? Boleh? Dah luar lima? Boleh? Dah luar enam okey? Kamu dia? Kamu dia? Okey? Okey? Okey lah. Kamu dia kena duduk depan yang bagi sebut-sebut semangat sikit. Kau gani ya? Ada nanti ada. Okey, boleh faham kan untuk ni Okey, kita pergi yang ke-6 boleh? Boleh? Boleh ke dah jadi amangan? Boleh ya? Okey, yang ke-6. Yang ke-6 sekarang kita lelaki semua baca boleh? Baca kuat-kuat. Yang malukan kaum lelaki boleh? Boleh. Yang malukan Ustaz? Okey. Baca tadi dulu. 1, 2, 3. Perbezaan ibadat. Okey, lagi apa rangkuman tu? Antara huruf sesuatu perkataan. Okey, apa dia penerangan dia? Perbezaan ibadat antara huruf sesuatu perkataan seperti Batabayyanu. Surah apa tu? Sidi dah dia. Yang juga dibaca dengan Batazabbatu. kamu pastikanlah ia pada qiraat yang lain. Okey, kalau yang di Quran ada tengok? Boleh tengok? Macam mana surah Nisa ni? Batabayyanu ke batazabbatu? Batabayyanu kan? Jadi kalau untuk perbezaan ni dia penukaran sikit berkenaan huruf ke ataupun huruf bagi sesuatu perkataan tu sendiri. Jadi kita tengok kan untuk qiraat Imam Hafs An-Nasir mengikut mushaf Rasa Usmani ditulis dengan perkataan batabayyanu. Tak mana pertukaran tu. Kalau untuk qiraat yang lain batazabbatu. Jadi dia ubah huruf tu kat mana? Kat sini ada apa? Bataba. Ada ya kan? Kat sini ada apa? Apa yang berbeza dengan perkataan ni? Ada ya. Ada ya, ada kata apa dia? Batazabbatu. Ada huruf? Tak ada. Dua je. Tak ada huruf ya. Apa tambah huruf kat sini? Batabayyanu batazabbatu. Sa kan? Jadi untuk yang qiraat yang lain ditambah sa dan dibuang ya. Kalau untuk qiraat Imam Hafs An-Nasir diadakan apa? Diadakan ya sendiri. Okey, kenapa tak? Boleh. Tapi keseluruhan tulisan Quran ditulis dengan batabayyanu. Okey, boleh? Nampak? Ke dah mana ke? Dia ada? Okey, boleh. Alhamdulillah. Sudah iman dan demikian. Mudah tak? Mudah. Okey, yang ketujuh. Perbezaan lahjah. Perempuan boleh baca tak ramai-ramai? Bagi yang dulu. Semangat sikit perempuan. Perempuan ramai. Okey, boleh baca. 1, 2, 3. Perbezaan lahjah. Apa maksudnya? Lughah. Dialek. Dialek itu sebutan. Okey, saya baca ni. Yang dia. Jadi orang mula. Jangan gabung. Okey, 1, 2, 3. Perbezaan lahjah.
ataupun dialek. Dialek ni macam apa? Macam kita ni dipanggil dialek tak? Dialek ke dialek? Dialek Terengganu ada, dialek Sarawak ada, dialek Sabah ada. Kalau Sarawak cakap macam mana? Kami tau. Tak kita Kalau orang mana? Orang Melaka. Awak-awak pelik-pelik lah. Jadi kalau kita ni kita apa? Makan ikan dalam pinggang. Ada kawan-kawan ustaz ngaji ustaz. Biasa kita dudukkan ni maknanya gua-gua lah. Gua-gua dia. Kalau orang Terengganu cakap, makan mana ni? Makan ikan dalam pinggang. Biasa tu. Kalau orang Kelantan macam mana? Kalau Kelantan boleh ada perkataan apa macam Korea sikit. Apa sekarang arah kalau dia semua arah satu. Kalau orang Kelantan semua kan? Arah satu macam bangunan ni arah pertama, arah dua, arah tiga. Arah satu. Kalau kau dia kan arah apa? Arah Tahu dia. arah so. Kalau Kelantan ni bro. Arah so ada orang buat laut lah dia. Kalau dia nak sebut dia ni orang Korea kita pula. Dia sebut orang tanya arah so. Arah mana? Arah satu kita rasa. Kalau dia arah so itulah. Jadi dia sering ingatlah untuk dialek sendiri. Cincang tiba kan? Okey, untuk perbezaan lahjah. Lahjah dialek sebutan. Perbezaan lahjah lugah dialek sebutan seperti sesuatu perkataan. Itu mesti dibaca dengan secara fathah, imadah, tatlid, ibdah, tasdid, isma, qam. Ada banyak. Disenaraikan ni. Ada perkataan tu dibaca dengan ikhfa', ada perkataan tu dibaca dengan izhar, nyata. Ada yang dibaca dengan tarkib. Tarkib ni lembut. Kalau tafsir ni tebal. Kalau yang lain-lain ni kita tengok kalau kita masuk yang lain lah. Di bawah tu lah, di bawah ni. Tengok contoh-contoh yang diberi. Okey, contoh yang diberikan. Yang pertama, Hobi. Cuba macam mana yang penuh. Basira dibaca dengan dipiskan. Soal baca dengan Babira. Kena baca dengan Babira. Basira baca dengan Basira. Kena baca dengan Basira. Kena ada lembut di huruf apa? Huruf Ra. Yang kedua, At-Talaq. Ada pun As-Salat ditempatkan huruf apa? Lam. Ditempatkan huruf lam mesti. At-Talaq. Okey, dengan At-Talaq, As-Salat. Kena tekankan juga berkenaan perkataan huruf lam. Okey, yang terakhir dibagi contoh dia adalah Musa dibaca dengan Imalah. Dibaca dengan Imalah. Baca Imalah ni macam mana? Siapa tahu? Siapa pernah tengok dalam Quran tu Majrah. Pernah pasal tak? Perkataan Majrah. Minja. Lepas tu dia ada macam apa? Kain mana? Kita tahu? Ada. Lalu dia kamu dengar? Ada apa besar? Ada. Kita kena baca dengan apa? Majri ke? Majruh? Majrah. Kita kena baca dengan Majrah. Jadi ini dipanggil dengan sebutan Imadah. Jadi dia aplikasikan juga dengan qiraat, iaitu pada perkataan Musa dibaca dengan Musa. Bukan Musa Kelantan tu. Musa dan segi bacaan Imadah. Boleh? Okey, jadi alhamdulillah kita sudah selesai tujuh tajuk utama mengenai maksud 7 huruf itu sendiri. Okey, yang pertama apa? Yang pertama untuk tajuk ni apa?
Perbezaan bilangan. Satu, dua, tiga. Perbezaan bilangan mufrad tunggal. Okey. Tasniyah. Tasniyah dua. Dan okey, yang kedua apa? Bentuk waktu kata. Yang ketiga apa? Perbezaan iroh baris. Yang keempat. Perbezaan isbat. Mengatakan membuang huruf atau perkataan. Kalau upaya dengan tersebut tu dia akan bertanya mengekalkan dan taklah berhenti mengekalkan. Tiba-tiba kan. Janganlah. Kita kalau tak faham kita tulis dalam bumi. Atas ni ke bawah ni ke ada tempat kosongan dalam kita ya. Okey, yang kelima apa? Perbezaan takdim mendahulukan atau akhir kemudian menyebut perkataan. Okey, yang keenam. Perbezaan ibdal penukaran huruf suatu perkataan. Okey, yang ketujuh yang terakhir. Perbezaan lahjah. Belok macam mana lawak dia? Koma. Koma nanti mana? Tak pula tahu. Di mana? Di mana tu? Mana? Kita okey. Okey, Abjad dah settle berkenaan tajuk yang pertama kita pada hari ini. Okey, kita dalam kita masuk tajuk baru ni, Ustaz nak perdengarkan juga lah kira-kiraan. Bahawa ni untuk tingkatan satu ni kira yang perlu dibelajar adalah pada surah Al-Fatihah, iaitu ada berapa kira ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kata pilih satu pula ni. Nantikanlah. Jangan tidur. Nanti saya akan dengar ayat lagi berkenaan yang kata pilih. Okey, kita dengar dulu ni. Macam mana Imam Nafi baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. Ada tak dengar nampak yang lain-lain sikit? Manikiyah. Manikiyah. Kalau kita baca macam mana? Manikiyah. Ada apa? Ada kata dua Harakat. di situ. Kalau Imam Nafi dibaca dengan Manikiyah. Manikiyah, dihazafkan dua harakat di situ. Sama terus. Manikiyah. Sama tu. Cuba pergi kepada Ibnu Katsir pula. Katsir. Ibnu Katsir apa baca dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi untuk Ibnu Katsir kan, ni Ibnu Katsir kan. Jadi Ibnu Katsir apa yang ada perbezaan qiraat tu dia dibaca? Manikiyah. Manikiyah juga kan. Tak ada kata dua harakat kan. Yang ada lagi yang silakan. Ayat mana? Ayat ke berapa? Ayat ke 7. Kat mana perbezaan tu? Alaihimu kan dibaca kan. Ibnu Katsir baca dengan alaihimu. Kalau kita alaihim. Kalau apa lagi kat mana lagi kat perbezaan?
alaihimu juga. Alaihimu. Betul tak alaihimu? Kita dengar sikit sekali. Nanti kita مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. jadi ada perbezaan berapa perbezaan kat sini? Tiga. Yang mana? Jadi tak ada dua harakat. Okey, yang kedua alaihimu yang pertama kan? Lepas tu yang ketiga alaihimu yang kedua kan? Okey, alhamdulillah boleh faham dah sikit. Nampak mudah? Ya, setuju. Tapi sebab payah tu sebab banyak. Itu yang membuatkan kita sendiri pun keliru. Kadang-kadang yang mana satu ada limu. Yang mana satu tak ada limu. Nanti kita akan tengoklah. Mungkin kalau dalam buku tu mungkin ada jadual yang memudahkan kalian, lebih baik. Kalau tak ada, Ustaz Bibi carilah lepas ni dan Ustaz akan bagi kamu. Okey, lihat tidak sebelum kita masuk kali baru sedikit. Boleh? Boleh lihat dalam 2 minit ke? Jangan lama sangat. Okey. Ada sikit-sikit je. Okey, kita tengok tajuk kita ada 5 tajuk kan, 5 bab betul? Kita ada 5 bab. Betul 5 bab? Bab pertama apa? Bab pertama apa? Bab ulumul Al-Quran. Ulumul Al-Quran. Kita belajar apa ulumul Al-Quran? Nama-nama. Lagi apa lagi? Sebab Al-Quran dinamakan kitab suci. Okey lagi? Perbezaan di antara Al-Quran dengan hadis Rasulullah. Lagi apa lagi? Ada pada baca Al-Quran. Lagi? Ulumul Quran. Lagi apa lagi? Hikmah menuju Al-Quran secara beransur-ansur atau munajjam. Jadi rasanya untuk ulumul Quran ni kita dah habis belajar dah. Betul tak? Ada yang faham mengenai ulumul Quran ni? Ada faham? Kalau faham, insya-Allah boleh jawab bisa. Ya. Kalau ada persoalan-soalan ni boleh tanya bagi Ustaz. Boleh tanya Ustaz sebelum kami biasa ni. Kalau untuk yang kedua tu bab kedua. Bab apa? Bab tajwid. Kita belajar tauhid sampai mana? Tajwid awal-awal. Kita belajar sampai terakhir. Ini tak? Kita syarah dia. Bab mim sakinah. Dan ada lagi tajuk lain. Di sini di mana lain. Awak boleh baca juga. Aku Ustaz Asmi masukkan juga. Tak tahu masuk dah. Baca dulu. Tajwid ni macam mudah-mudah kan. Kita dah belajar kan. Kita dah belajar kenaan juga isti'azah, asmadah. Isti'azah tahu apa? Isti'azah. Alif. Isti'azah tahu apa? Tajuk yang ke-6 untuk tajwid tu. Tajuk bahagian yang ke-6 untuk tajwid. Isti'azah. Isti'azah itu dia yang bagi isti'azah tu. Kita nak. Isti'azah apa isti'azah? Isti'azah apa? Isti'azah itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dimaksudkan dengan isti'azah. Kalau basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam tadi juga dua. Untuk yang ketiga adalah hafazah. Kita belajar berkenaan mukadimah, kelebihan, adab dia, kaedah hafal dia, bentuk baca dia, lepas tu kajian saintifik dia, lepas tu kajian saintifik kita dah masuk. Hafazan Quran tu kita ambil surah apa awal ni? Surah As-Sajdah ada berapa ayat? 30 ayat. Jadi turun kat mana? Malaysia. Mekah. Yang Madinah gitu. Okey, yang keempat ada apa? Bab keempat. Qiraah. Qiraah kan kita dah belajar dalam qiraah ni yang ada sekali berkenaan maksud 7 huruf iaitu sabatu ahram. Okey, yang kelima tajuk apa? Ulumul
Sejarahan. Sejarah umum kerana Al-Quran. Kita belajar kat situ. Yang lain pun bolehlah baca lepas kamu proses menerus ke perkembangan ke sifat ke boleh membaca. Kalau tak faham, tanya balik Ustaz. Tinggu tingkatan 2. Tingkatan 2 juga. Sebab buku tu sepatutnya tinggi lah. Benar. Tingkatan 2 sampai tingkatan 3. Tapi awak hanya dapat tingkatan 1 dulu lah. Sebab kita peringat. Kita pergi so tadi yang terakhir boleh? Boleh tak? Boleh? Suka okey? Tengok tak okey? Okey, tajuk terakhir tujuh berkenaan imam dan juga berkenaan juga dengan qiraat. Berkenaan qiraat juga. Okey, yang tadi kita tengok qiraat. Kat tepi tu, kita tengok kan. Kat sini ada nama-nama boleh baca tak? Cuba baca yang pertama je. Ya? Nafi'. Yang kedua, Ibnu Katsir. Yang ketiga, Abu Amru. Yang keempat, Ibnu Amir. Yang kelima, Muslim. Yang keenam, yang ketujuh, Kisai ke Kisai. Yang ketujuh Kisai. Jadi siapa yang diorang ni? Kita tak kenal pun ya. Kiraat. Jadi okey, kita tengok kan. Okey, kita tengok dalam buku apa ada. Lepas daripada tajuk yang kita belajar tadi, berkenaan apa tajuk kita tadi? Masa 7 golongan. Okey, kita tengok tajuk baru. Apa dia? Cuba baca halaman tajuk baru tu. Imam apa? Imam dan Rawi. Imam dan Rawi qiraat. Jadi apa dia? Jadual imam dan rawi qiraat as-sab'un. Jadi dibagi jadual berkenaan imam dan rawi. Imam dan rawi. Jadi siapa yang kali minggu ni? Kali minggu ni dinamakan rawi ataupun periwayat ataupun lebih dikenali sebagai anak murid bagi setiap imam-imam yang besar ni. Imam besar ni. Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amru, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Kisai. Tapi jangan bawah-bawah saya pernah jumpa dia kat mana. Dia semua ni, semua para ulama ni dah meninggal dunia dah. Dah meninggal dunia dengan warisan ilmu yang ilmu qiraat sendiri. Usul jasa mereka sehingga kita pun dah tahu qiraat yang beliau sendiri. Pada hari ini alhamdulillah. Jadi dia merupakan nama-nama imam dan rawi. Kita boleh tengok yang pertama. Siapa wanita nak baca? Jadual yang pertama tu, garis yang pertama tu. Jadi nama penuh, nama tahun kelahiran, tahun kematian. Nama dan nama kelahiran. Apa namanya? Siapa dah baca? Yang belakang Fakriah tu? Boleh? Tak jumpa lagi? Tepi Fakriah? Tak jumpa lagi? Cari. Siapa ada jumpa dah? Jumpa dah? Ada jumpa jadual? Tak jumpa? Daripada cuba tengok pesulat daripada belakang tu. Sebelah tadi. Jumpa. Okey, habis. Ke mana? Jumpa dah. Cuba. Bina baca dulu boleh? Bina jumpa buat juga. Cuba baca. Al-Imam apa tu? Cuba buat. Al-Imam. Yang pertama tu, Al-Imam Al-Madaniyu. Al-Imam Nafi' Al-Madaniyu. Okey. Nama penuh dia apa? Abi bin Nu'aim Al-Laythi Al-Madani. Sebuah Kunyah Abu Bu'ain. Kunyah ni gelaran. Kunyah Abu Bu'ain. Kalau ada macam tiba-tiba ada orang buat FB punya profile, Abu Musa. Abu Musa tu jadi ayat kepada Musa itu sendiri. Jadi dia gunakan kunyah di situ. Kunyah ni gelaran. Abu Hurairah sendiri pun merupakan bukan kunyah, lakab. Panggil lakab. Lakab ada juga. Lakab ni agak kat bawah sekali tu boleh tengok kan. Kat bawah sekali tu yang 7 tu ada musuh sebelah tu. Ada kunyah dan lakab. Boleh baca tak?
kunyah. Cuba jadi kunyah dulu. Saudara yang ada kaitan dengan aku, Bapa atau ibu. Aku Yang kedua lapor. bapa atau ibu seperti Jadi kalau Abu Hurairah tu dikategorikan rakab lah. Sebenarnya itu kan nama Abu Hurairah. Yang hadis tu kan Abu Hurairah tidak hadis yang biasa. Abu Hurairah tu apa maksud Abu Hurairah ni? Siapa tahu Abu Hurairah tu maksud dia apa? Saya masuk sikit. Tak tahu? Abu Hurairah tu bermaksud bapa kucing. Bapa kucing. Hurairah tu bermaksud kucing. Sebab apa dinamakan Abu Hurairah? Nanti kita akan sambung di hari-hari seterusnya. Okey. Kita masuk dulu yang tadi kita ni sebelum kita bagi dan habis dah ni. Okey, kita tengah ikut Ustaz Martin play. Ustaz yakin dulu. Ustaz yakin ke tak? Tak, kita yakin lah. Ustaz yakin. Okey, yang pertama Imam Nafi' Al-Madaniyu. Okey, itu merupakan imam lah. Imam yang pertama untuk qiraat Imam Nafi'. Jadi untuk qiraat manasik ni ada dua kamu pula yang mengembangkan ilmu qiraat dia. Yang pertama nama dia Qalu. Yang pertama apa? Qalu. Yang kedua apa? Warsh. Ada nama dia awak dibaca balik lah di rumah masing-masing. Okey, yang kedua apa? Al-Imam Ibn Kathir Al-Makkiyu. Al-Makkiyu tu apa? Mekah. Mekah. Jadi dia kemungkinan duduk di Mekah lah ataupun menetap di Mekah yang akan lama sampai dia dapat Al-Makkiyu. Okey, dia punya anak murid dia siapa nama dia? Al-Basi dan Kumbul. Kumbul. Dia punya lakab dia lah ataupun kunyah dia. Itu untuk imam yang kedua. Imam yang ketiga siapa? Al-Imam Abu Amri Al-Basriyu. Dia duduk di Basrah. Nama dia Al-Imam Abu Amri. Dan nama murid dia nama apa? Dua tu? Ad-Duri dan Susi. Bukan Susi ya. Susi. Itu imam yang ketiga dengan anak murid dia. Dua orang tu. Setiap imamnya ada dua orang anak murid. Kebiasaan je lah. Okey, yang keempat. Siapa dia tu? Al-Imam Muhammad Al-Syamii. Anak murid dia apa? Isyam dan Zakwan. Okey, yang kelima siapa? Imam Asim Al-Kufiyu. Siapa anak murid dia? Syu'bah dan siapa? Hafsun. Jadi ayat ni lah kita punya qiraat ni. Kita baca banyak kali kita guna riwayat Imam Asim an Asim. Haf tu anak murid dia, Asim tu imam. Ketua bagi qiraat Asim tu sendiri. Boleh faham? Nampak kan? Jadi kita di Malaysia ni banyak gunakan qiraat Haf Asim. So itu bukan Asim. Kalau AJ tu jangan AJ Sim lah. AJ Ain Alif Sa Mim. Jadi baik-baiklah. Kalau macam mana? Masa jauh dia. Tapi objektif dia dapat tengok keadaan lah. Kita tanya kat sini balik. Asim Okey. Imam yang ke-6. Apa tu? Al-Imam Hamzah Al-Kufiyu. Jadi siapa anak murid dia? Dua orang tu. Qadaf dan Qadaf dan Qadaf. Dua tu ada. Dua-dua tu ada pendapat sendiri lah berkenaan qiraat. Okey, yang ketujuh Al-Imam Al-Bisai dan anak murid dia siapa dua tu? Abu Haris dan Ad-Duri. Jadi itu merupakan ni lah
Ada dua kan? Satu aduri untuk pengasih apa? Sebab perhatikan baik-baik. Aduri ni ada dua orang tau. Satu untuk anak murid bagi siapa? Imam mana? Imam Abu Amri. Imam Abu Amri Al-Basriyah. Yang kedua Imam Al-Kisai Al-Kufi. Jadi ada dua orang aduri di situ. Jadi kena tengoklah baik-baik. Kalau soalan tanya siapakah anak murid bagi Imam Kisai Al-Kufi, ada juga aduri. Boleh tulis juga aduri. Ataupun siapakah anak murid bagi Imam Abu Amri Al-Basri, ada juga nama aduri. Okey. Kenapa hal itu? Imam. Kenapa kaedah dia? Setiap imam tu ada tujuh. Ada tujuh orang imam. Tak. Setiap tiga. Setiap tiga. Tak ada sama ke? Tiga seperti Yesus. Banyak nama pelanggan macam apa? Dia belajar lagi dua tu. Betul. Dia belajar daripada dua imam. Kejap. Itu boleh. Orang beza loh. Okey, jadi dia belajar kalau dua imam tau. Kita tengok kali kematian dia sama tak? Dia lahir dia bila? Lahir. Sama. Jadi orang tua dah tu. Kena tengok baik-baik dah. Duri. Start lagi tu. Okey, baik. Jadi dia belajar daripada dua imam. Okey, nak tahu konsep dulu ni dalam kiraan ni ada tujuh orang imam. Ada tujuh orang imam. Yang pertama apa? Ahmad. Yang kedua Nanti. Yang ketiga Abu Amru. Yang keempat Imam. Yang kelima Asim. Yang ketujuh Imam Hamzah. Yang kelima Imam Hamzah. Yang ketujuh Imam Isai. Jadi ada tujuh orang imam besar. Yang dipencah bukan pula dua kan? Dua orang ni siapa? Dua-dua ni siapa? Anak murid dia. Anak murid ni Imam Nafi apa? Qalun dan Warsh. Okey, baik. Bagus, semangat. Ibnu Kasir, Al-Bazi dan Kumbul. Bagi depan kan? Bagi depan kan? Kumbul. Yang ketiga, anak murid dia siapa? Apa ni? Aduri dan Susi. Okey, yang keempat Muhammad Hijab dan yang kelima Coba dan dan yang keenam Imam Hamzah Qalab dan Qalab. Dia tambah alif dah. Yang ni tak punya ni Qalab. Okey, yang ketujuh Isai. Nama dia Abu Al-Harith dan Aduri. Jadi masing-masing ada perbezaan. Asalnya maknanya anak murid orang ni dia dapat bacaan lain. Kadang-kadang yang ni kalau ni dapat bacaan yang lain. Dia punya bacaan tu kadang-kadang lain lah dengan Warwash. Tapi kadang-kadang ada sama. Dia tengok keadaan ayat-ayat tu sendiri. Sebab kadang-kadang ni ketua ni, imam ni bagi bacaan kalau ni bacaan lain. Kadang-kadang nampak ni dibagi waktu dengan bacaan yang lain. Jadi semua bacaan ni adalah berlainan sendiri. Tapi kalau ada jadual yang lebih tersusun, kita boleh tengok lah kat mana dia punya perbezaan tu. Kalau untuk Al-Fatihah sendiri ke, kita belajar Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Jadi hari ni boleh faham tak? Boleh faham Ada 7 orang imam dan setiap 7 orang imam tu ada 2 orang murid dia. 2 orang anak murid dia. Okey, itu merupakan imam dan rawi bagi qiraat 7 qiraat ini. Okey, boleh nampak? Ya. Kalau jawab question dia, siapakah anak murid Imam Nafi? Jawab apa? Qalun dan Warsh. Kalau dia apa? Kalau itu Akil. Nampak? Baik, okey. Jadi
tajuk hari ni apa ini? Kita belajar. Dua tajuk. Qiraat iman dan rawi qiraat. Yang pertama tadi kita belajar apa? Masuk tujuh sebelum arah. Pertama masuk tujuh huruf. Kita tahu mana masuk tujuh huruf? Kita ambil mana? Quran kan ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah minta ke siapa nak bagi baca dengan tujuh huruf tu? Siapa yang bagi? Malaikat? Malaikat Jibril. Jadi boleh faham dua tajuk ni kali ni? Boleh? Belum Quran faham tak? Faham tak sekali ni? Belum Quran faham tak? Boleh? Apa lagi? Tajuk yang kedua apa? Tajwid. Tajuk kedua. Betul? Tajuk kedua tajuk okey, boleh faham sekali ni? Boleh kan? Tajuk ketiga apa? Hafazan. Kat mana hafaz? Tajuk lepas. Berapa? Surah kita dah Berapa hafaz? Tiga. Awak berapa? Tiga. Awak? Tiga juga? Tiga pakai? Belakang tu? Tidak? 10. Tiga. Awak? Muhammad? Dua. Syak? Tiga juga? Lagi sikit Syak. Awak berapa Ustaz? Empat. Awak? Aina? Tiga juga? Aina Khadijah? Aliyah. Cukup empat. Ani. Tukar siap kan? Aina cukup empat. Berapa baca? Tiga juga? Kemudian itu lima dah. Boleh dah. Tujuh siapa? Sudah. Alhamdulillah. Awak? Jamia? Jamia dah. Berat besar ni. Awak dah berapa? Berapa yang tak? Berapa ni? Orang? Oh, berapa? Dua. Meraja sikit. Awak berapa? Jamia? Tiga. Awak? Tiga. Dua. Jamia? Awak berapa? Tiga. Awak berapa? Tiga. Awak? Tiga. Jamia? Tiga juga. Awak berapa? Tiga juga. Dua setengah sudah. Jadi itulah setengah ni. Boleh faham tak? Untuk ini lah. Kita belajar apa? Masuk tujuh. Arah dan imam dan rawi lagi. Qiraat masih. Okey, baik. Terima kasih semua